Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahi anbiya'il mursalin wa awliya'illah shalihin wal ulama'il 'alimin. Summa ila arwahi masyayikhina wa mu'allimina wa li'abina wa li'ummahatina ولذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada pagi ini untuk kita menyambung kembali kitab bacaan kita, kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhib An-Nufus. Kitab yang membicarakan tentang pendidikan jiwa, ataupun boleh kita sebutkan sebagai pendidikan hati kita. Alhamdulillah, pertemuan kita pada yang lepas membicarakan tentang, sebagaimana kita maklum, masih lagi dalam bab yang besar, iaitu tentang at-taubah. Pada buku surat yang ke-6 bawah sekali, siapa yang ada kitab boleh rujuk. Maka Allah Subhanahu wa taala tiada redha ia bahawa adalah engkau jadi muhibban, tetapi redha bahawa ada engkau jadi mahbuban. Apa juga yang terlebih baik itu bahawasanya engkau jadi mahbuban daripada muhibban, dan sangatlah keji bagi hamba Allah Subhanahu wa taala mengetahui ia akan ihsan Tuhannya berbuat ihsan kepadanya. Dalam kita nak mendidik ataupun dalam kita nak berusaha untuk menjadikan jiwa kita jiwa yang bertaubat. Kita dah bincang panjang lebar tentang taubat ini, kepentingan dan sebagainya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, sebagaimana kita dah sebut banyak kali, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan juga Allah Ta'ala sebut, wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Maknanya bagi siapa yang bertaubat, jiwanya sentiasa taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih pada dia. Manakala sebaliknya ialah man lam yatub, wa man lam yatub fa ulaika humul zalimin. Orang yang tidak menjadikan jiwanya jiwa taubat, mereka termasuk dalam golongan orang yang zalim terhadap dirinya. Itu kita biasa sebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa kerana kita tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nabi Adam baca doa itu
sehingga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita sentiasa kita kena menyebut ataupun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang disebutkan tadi. Maka dikatakan oleh pengarang ini tentang perkara tersebut adalah lebih terutama orang yang dicintai daripada mencintai. Kita kalau dicintai itu lebih utama daripada kita cinta. Kenapa? Kalau kita cinta seseorang, belum tentu orang yang kita cinta itu menyintai kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah menyebutkan dalam Al-Quran dengan terang dan jelas, dan janji Allah Ta'ala, siapa yang bertaubat aku sayang. Siapa yang bertaubat aku sayang. Maknanya kita bertaubat, Allah akan menyintai kita. Ini jelas. Maka sebab itu dia katakan bahawa adalah engkau jadi mahbuban, dicintai, kekasih yang dicintai, disayang. Apa juga yang terlebih baik, iaitu bahawasanya engkau jadi mahbuban daripada muhibban. Dan sangatlah keji bagi hamba Allah Ta'ala mengetahui ia akan Tuhannya, berbuat ihsan kepadanya dan membuat ia dan berlaku atas maksiat. Jadi kata sangat keji bagi seseorang itu mengetahui Allah sangat baik pada kita. Allah bagi kita nikmat, Allah bagi kita macam-macam. Kalau melihat ataupun kalau dihisap akan amalan kita, akan perbuatan kita dan kelakuan kita dalam kehidupan kita ini, kita dapati sepatutnya Allah murka kita. Tapi tak, Allah sayang kita, Allah bagi nikmat kita, Allah berlaku ihsan kepada kita, tetapi tetap kita berlaku maksiat terhadapnya. Kita tetap buat maksiat pada kita. Tahu Allah baik pada kita, Allah bagi rezeki pada kita, Allah bagi kita isteri kita, Allah bagi kita suami yang baik, Allah bagi anak kita, Allah bagi anak kita yang berjaya. Tetap Allah bagi terus menerus. Tapi sembahyang kita tak jaga, solat jemaah kita tak jaga, sedekah kita tak jaga. Dan begitulah amal-amal ibadah yang lain. Sepatutnya la in syakartum la azidannakum. Bila mana Allah bagi nikmat pada kita, kita bersyukur. Maka dengan cara bersyukur tadi Allah akan tambah lagi nikmatnya. Tapi tak, kita tak bersyukur pun Allah bagi juga nikmat pada kita, Allah tambah lagi. Malahan dapat kita pergi, dapat kita menunaikan umrah. Ini musim haji, dapat kita melaksanakan haji. Kalau tengok kadar maksiat ataupun kadar kita punya amal ibadat kita, seolah-olah tak layak dapat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetap panggil. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kalau kita jiwa-jiwa yang bertaubat, maka keinsafan kita memang sangat tinggi. Karena Allah, kita nampak Allah bagi kebaikan kita sangat banyak. Dan tetap yang kebanyakan tiada mengetahui akan ihsan Tuhannya oleh seorang yang memberi bekas banyak maksiatnya kepada Tuhan. Dan tak kurang juga di kalangan orang yang membuat maksiat, dia menafikan kebaikan Allah. Allah buat baik pada dia, Allah bagi ihsan pada dia, Allah bagi macam-macam nikmat pada dia, dia menafikan pula. Tadi dia rasa Allah Ta'ala bagi nikmat, tapi dia buat maksiat. Yang ini semua yang nikmat pada Allah bagi pada dia, dia menafikannya. Dia menafikan semua nikmat daripada Allah. Ini usaha aku. Aku boleh gaji yang aku dapat, rumah yang aku ada, kereta yang aku ada, harta yang aku ada, ni semua usaha aku. Tak ada kaitan dengan Tuhan. Tiada kaitan dengan Tuhan, dan dia tidak akan kembali pada Allah. Sebab apa? Dia merasakan semua itu adalah usahanya.
Cuba tengok tu Pak Imam tu contoh. Cuba tengok tu Hafiz Quran tu. Tengok. Merempat dia. Gaji tak besar mana pun. Tengok aku ni. Bukan pergi semai jemaah pun. Tapi setiap tahun dapat bonus. Engkau ada. Bahasanya begitu. Maknanya pintu hatinya tertutup, rapat, tidak dapat merasai kurnia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terus maksiat dan terus berlarutan maksiat. Malahan kenikmatan yang dia dapat itu ditutup rapat, menjadilah istidraj. Makin Allah taala bagi nikmat, makin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang sangat kita takut dalam kehidupan kita. Ini sebenarnya tidak hanya kepada orang yang melakukan maksiat, dia boleh juga berlaku pada orang yang melakukan ibadat. Maknanya apa? Dia tidak dapat merasai bahawa amal ibadat yang dia buat itu merupakan kurnia daripada Allah, rahmat daripada Allah. Dia boleh beribadat, maka dia terus beribadat dan terus beribadat. Dia merasai usahanya lah yang menyebabkan dia boleh beribadat, pun juga termasuk dalam istidraj. Yakni oleh seorang yang memberi bekas banyak maksiatnya kepada Tuhannya dan tiada mengenal akan qadar Tuhannya, oleh seorang yang tiada muraqabah ia akan dia. Maka dia kata dalam dua situasi ini memerlukan kepada muraqabah. Bila sebut tentang muraqabah ni, banyak ulama atau ramai ulama membicarakan tentang muraqabah ni. Ada kaedah bagaimana kita nak muraqabah. Dalam amal ibadat kita kena banyak muraqabah, tapi kena belajar. Kalau tak belajar, kita tak tahu bagaimana nak muraqabah. Masa saya belajar dulu, muraqabah ini ada beberapa. Antaranya muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah. Semua ini ke arah kepada praktik ilmu tauhid yang kita belajar. Kita belajar ilmu tauhid, tapi tak pernah kita praktikkan ilmu tauhid tadi dalam membina rohani kita. Kita belajar sifat wahdaniyah, kita tahu sifat 20, Asma al-Husna 99 kita tahu. Yang hanya kita tahu, kita sebut, kita hafal, kita kaji sedalam-dalamnya. Kata Imam Ghazali ni pakar ilmu tauhid. Dia kata ilmu tauhid ini, orang yang belajar ilmu tauhid, kalau dia terus belajar, dia kata kebanyakan orang yang belajar ilmu tauhid mani'an anha. Bukan dia semakin kenal pada Allah, semakin tak kenal pada Allah. Kita pun jadi pelik. Kenapa Imam Ghazali cakap macam tu? Orang yang belajar ilmu tauhid, lagi dalam dia belajar ilmu tauhid, sepatutnya makin lagi dekat. Tapi kata Imam Ghazali, dia kata mani'an itu terhalang dia mengenal Allah Ta'ala. Jadi kita jadi pelik. Kenapa jadi gitu? Bal hijaban anha, bahkan terhijab hati dia daripada mengenal Allah Ta'ala. Fa'in husulaha bil mujahadah, kata Imam Ghazali, adapun untuk mengenal Allah Ta'ala, tidak hanya kita mengenal Allah Ta'ala melalui ilmu tauhid yang kita kaji tadi, tetapi mesti untuk dapatkan mengenal Allah Ta'ala itu bil mujahadah, mesti dengan mujahadah. Maka ulama kata mujahadah itu apa? Mujahadah itu antaranya ialah, amalannya ialah muraqabatullah. Antara muraqabah ini apa? Ialah kesedaran hati kita, kesedaran rohani kita terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala. Kesedaran rohani kita terhadap semua sifat Allah Ta'ala, yang mana kita dah sebut banyak kali, iaitu sifat Allah Ta'ala itu
uluhiyah dan rububiyah. Nah, ini kita belajar dalam ilmu tauhid. Kadang-kadang kalau kita tanya orang yang mengajar ilmu tauhid pun dia tak tahu macam mana nak amal. Macam mana kita nak dapat rasa sifat uluhiyah dalam jiwa kita. Sekadar kita baca, kita bahas, kita tulis artikel, semua orang boleh buat. Tapi kita ilmu tauhid tadi biar berbekas pada hati kita. Bila kita sebut nama Allah, bila kita sebut sifat Allah Ta'ala, berbekas pada hati kita, bertambah iman kita. Sebab ada orang dia tahu berbahas, ada orang dia tahu menulis, mahir berbahas, mahir menulis, tetapi dalam bab menghayati apa yang ditulis itu susah. Ramai orang baca Quran, ramai orang hafal Quran, tapi Quran itu bekas kepada hati atau tidak? Antara tanda berbekas kepada hati itu adalah membentuk akhlaknya. Membentuk akhlaknya. Maka sifat uluhiyah dan sifat rububiyah ini mudah kita sebut untuk kita ingat. Tuan-tuan boleh ingat. Ialah apabila kita dapat menghayati sifat uluhiyah, akan menambah dua sifat, akan menambah dua perkara pada diri kita. Ada bukan menambah dua perkara pada diri kita, iaitu Allah akan menyempurnakan sifat ketakwaan kita kepadanya. Kalau kita dapat menghayati sifat uluhiyah Allah, menambahkan takwa kita pada Allah, dan pada masa yang sama akan menambah ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Pertama, menambah takwa. Yang kedua, akan menyebabkan kita sentiasa taat pada perintah Allah Ta'ala. Yang ni kalau kita dapat mengamalkan sifat uluhiyah Allah Ta'ala. Manakala kita dapat menghayati sifat rububiyah, dia akan membina rohani kita, iaitu sifat tawakal kepada Allah Ta'ala. Kita dapat bertawakal kepada Allah Ta'ala. Misalnya kita nak pergi haji, kita tinggal anak isteri kita, kita tinggal keluarga kita, kita tinggal kerja kita. Macam mana hati kita bila pergi haji, bila kita tinggalkan segala harta yang ada pada kita, segala keluarga kita tinggal. Macam mana kita pergi haji? Kalau pergi haji masih ingat anak isteri, masih ingat kepada harta kita, masih ingat kepada kerja kita, sifat tawakal kita tak sempurna. Pergi haji, lupa semua. Lupa semua. Anak isteri semua kita lupakan. Yang kita ingat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan sembahyang. Kita tadi keluar nak sembahyang subuh, tapi kalau tengah sembahyang subuh tadi ingat, alamak, tadi panaskan lauk, sudah tutup api ke tak tutup api tengah sembahyang. Maknanya kita sebenarnya menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan kita masih ingat selain daripada dia. Maknanya tak sempurna sifat tawakal kita. Maka orang yang dapat menghayati sifat rububiyah, Allah akan membina rohani dia, sifat tawakalnya kepada Allah. Dan yang kedua, sifat kebergantungan dia kepada Allah Ta'ala itu tinggi. Bergantung kepada Allah itu tinggi. Dia tak bergantung kepada makhluk. Kita nak pergi kerja, bawa kenderaan, kita bergantung kepada kenderaan kita untuk sampai kepada destinasi yang kita nak pergi. Betul, kita ambilkan kenderaan itu sebagai sebab untuk kita pergi bekerja. Tetapi bagaimana rohani kita, bagaimana jiwa kita bergantung kepada kenderaan ataupun bergantung kepada Allah? Sebenarnya kita bergantung kepada Allah. Apa buktinya? Kita baca doa sebelum pergi. Kita baca doa tapi kita tak faham doa itu. Doa itulah yang memberi kesedaran sepatutnya bahawa kebergantungan kita terhadap kenderaan ini adalah kebergantungan kita kepada Allah, bukan kepada kenderaan. Kenderaan itu merupakan sebab sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, maka muraqabah itu sebenarnya membina kita, ketauhidan kita akan bertambah baik. Saya ingat guru saya kata, kalau tak belajar tak akan tahu.
kalau tak tahu, macam mana nak faham? Kalau tak faham, macam mana nak menghayati? Kalau tak menghayati, macam mana nak amalkan? Mana banyak level lagi kita kena tahu. Mana kalau kita belajar tentang muraqabah, bagaimana ulama mengajar kita bagaimana kita nak muraqabah, perlukan kepada pembelajaran sungguh, supaya kita dapat menghayati. Dalam kehidupan kita banyak perkara lagi yang kita lupa kepada Allah Ta'ala. Banyak. Usia kita dah menjangkau 40, 50, 60. Kita masih lagi duduk di takuk yang lama dalam mengenal Allah Ta'ala. Sedangkan kita nak bertemu dengan Allah, kita rasa selesa. Cukuplah dengan sembahyang, cukuplah dengan baca Quran. Tak cukup, tuan-tuan. Sebab nak kenal Allah Ta'ala itu dengan kenal yang sungguh. Sebab dalam kubur nanti dia akan tanya. Kalau soalan ma rabbuka, budak-budak pasti boleh jawab, tuan-tuan. Tapi apabila soalan itu tanya ma rabbuka, itu mesti dijawab dengan jiwa kita, rohani kita, amalan kita. Maka kalau kita kenal Allah Ta'ala, jawapan kita sangat tepat, sungguh. Maka muraqabah ini salah satu daripada amalan yang mencetuskan untuk kita kembali kepada Allah. Muhasabah tadi. Muraqabah disebut muraqabah ahadiyah. Itu saya belajar, tuan-tuan. Belajar betul. Kenapa? Bila kita faham, tuan-tuan, bila kita belajar, baru kita kata, ya Allah, banyaknya aku tak tahu. Banyak lagi aku tak tahu. Kita ingat relax je. Belajar tauhid. Kita belajar usuluddin. Belajar ke Universiti Azhar, tuan-tuan. Belajar usuluddin. Kitab banyak, tebal-tebal kita hafal. Dapat muntah pula tu, macam lelang. Tapi nothing, tak ada apa. Sebab apa? Kita tak boleh amalkan apa yang kita baca. Kita tak boleh amalkan apa yang kita masuk periksa. Sebab apa? Tidak ada orang yang ajar untuk amal. Ajar untuk tahu, ramai. Ajar untuk faham, ramai. Tapi ajar untuk amal, ini sikit. Sangat sikit. Maka kita nak muraqabah itu betul-betul. Kata Imam Ghazali, tuan-tuan boleh baca dalam kitab Ayyuhal Walad. Tuan-tuan balik ni, beli bahasa Melayu mana? Imam Ghazali ajar detail betul-betul. Macam mana nak menghadirkan rohani kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ajar caranya lengkap. Tuan-tuan boleh buka. Antaranya muraqabah. Bagaimana kita nak muraqabah kepada ketauhidan kita pada Allah Ta'ala, yang Allah itu bersifat dengan Qul huwallahu ahad. Kalau tuan-tuan belajar, dan saya ingat tuan-tuan belajar tentang dalil Allah itu Esa. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Kita pun hafal Qul huwallahu ahad. Bila tahriri ataupun ujian, guru kita tanya kepada kita, ustaz tanya kita, apa dalil Allah itu Maha Esa? Dalilnya Qul huwallahu ahad. Pas 100% lulus. Tapi macam mana kita nak gunakan dalil Qul huwallahu ahad? Daripada mula kita sekolah rendah dulu, itulah yang kita belajar. Umur kita 50 pun itulah kita faham. Tak bergerak langsung. Tak bergerak. Sedangkan dalam kitab banyak menyebutkan bagaimana nak mengamalkan yang dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu Esa. Kalau kita tengok dalam sejarah Sayyidina Bilal bin Rabah, itu jelas. Apabila diseksa, apa kata dia? Apa ucapan dia? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Itu antara amalannya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni perlu kita sebut akan nama-namanya, akan sifat-sifatnya. Baru dia akan sebati pada jiwa kita. Maka dia akan menghasilkan sifat-sifat. Apabila kita menyebut sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dalam perang Badar. Dalam perang Badar, masa berpegang itu, para sahabat menyebut ramai-ramai ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad bila perang. Kenapa ahadun ahad? Tadi kita sebut, apabila seseorang itu mengamalkan sifat uluhiyah, siapa yang dapat
menghayati sifat uluhiyah, Allah kurniakan apa? Ada dua. Kita dah sebut tadi. Allah kurniakan ketakwaan kepada Allah. Allah mengurniakan ketaatan kepada Allah. Maka bila dia berperang, dia bergantung, dia menyebut ahadun ahad uluhiyah ini dalam bahasa Melayu kita sebut sifat keagungan Allah, sifat kebesaran Allah ataupun jalalullah. Maka bila disebut ahadun ahad, timbul dalam rohani hati para sahabat ini mengatakan Allah itu maha besar, Allah itu berkuasa, Allah itu hebat, Allah itu segala-galanya. Maka bila dia berperang, dia tak rasa dia hebat, dia tak rasa dia diri yang berperang ni, kita sahabat itu dia tak merasa diri dia kuat, dia rasa Allah yang kuat. Ahadun ahad, ahadun ahad. Maka dia perang. Bila perang menang, tuan-tuan. Kenapa? Bila Allah melihat rohani-rohani para sahabat ni, rohaninya kental dan kuat, takwanya kepada Allah sangat kuat, taat kepada perintah Allah supaya berperang ni sangat kuat, serah diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bantu. Juga muraqabah ahadiyah. Begitu juga muraqabah ma'iyah. Saya ingat lagi, saya betul ingat guru saya kata, apabila seorang itu dia dapat menghayati muraqabah ahadiyah, rasa kegerungan, rasa gerun kepada Allah Ta'ala, rasa gerun, rasa takut kepada Allah Ta'ala, rasa takut kepada Allah Ta'ala ini tahapnya maksimum. Saya ingat Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menyebutkan tentang rasa gerun. Dia kata takut dan gerun kepada Allah Ta'ala, gerun yang amat sangat kepada Allah Ta'ala apabila seorang itu merasai sifat uluhiyah Allah Ta'ala. Kalau kita sembahyang, kalau kita beribadat, tidak dapat rasa uluhiyah, sebab itu sembahyang kita sembahyang yang begitu-begitu saja. Kalau kita dalam sembahyang kita dapat menghayati sifat uluhiyah, kita rasa takut dengan Allah Ta'ala. Begitu para sahabat, ambil wuduk dah takut dah. Kenapa? Jiwa mereka penuh dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kita ambil sembahyang main-main je, boleh sembah-sembah lagi. Itu zaman kecil-kecil lah. Sebab itu kita, kata Imam Ghazali tadi, untuk mengenal Allah Ta'ala itu, fa'in husulaha bil mujahadah, mesti kita kena bersungguh. Masa kita ambil wuduk tu, kita latih diri kita, kita menghayati sifat uluhiyah supaya rasa takut pada Allah Ta'ala. Maka bila seorang itu dapat rasa uluhiyah, rasa takut kepada Allah Ta'ala, bila rasa takut kepada Allah Ta'ala, timbullah rasa akan penyerahan diri kepada Allah Ta'ala secara total. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Ta'ala, apabila dia rasa takut, maka apabila dia muraqabah kepada muraqabah ma'iyah dengan dalil Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini panjang cerita kalau kita nak cerita tentang wa huwa ma'akum aynama kuntum. Suatu ketika dahulu para ulama bersidang, semua para ulama tauhid, segala-gala ulama datang, hanya membincangkan satu isu, iaitu firman Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita terjemahkan wa huwa ma'akum aynama kuntum, kalau terjemah literalnya, Allah bersama kamu di mana ada kamu berada. Di mana saja kamu berada, Allah bersama dengan kita. Soalannya, saya kat sini, saya dekat JB, tuan-tuan dekat sini, Allah bersama dengan saya, Allah bersama dengan tuan-tuan. Berapa banyak Allah? Jadi ulama bahas dalam Quran ni, apa kita nak terjemahkan ni, apa kita nak masukkan, apa yang Allah masukkan. Ulama berhimpun ramai. Saya ambil kesimpulan, setelah bincang, perbincangan hanya tertumpu kepada ilmu kalam, yakni perbahasan tentang sifat-sifat Allah pada akal. Maka timbullah sifat 13
sifat Allah yang 13. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani. Bangun satu ulama. Ulama ini memang ada dalam sejarah, tuan-tuan. Seorang ulama, pakar dalam bidang kerohanian, bidang jiwa, kejiwaan ini, dia bangun. Setelah bincang semua, maka dia bangun. Dia kata, aku nak bagi pandangan. Adapun perbincangan kita mengenai tentang wa huwa ma'akum aina ma kuntum dari konteks ilmu tauhid, maka kita dah berjaya mendapatkan satu kesimpulan. Diulang. Cuma dia kata kita masih tidak melengkapi satu perkara lagi. Kalau sekadar ilmu tauhid ini kita bincang, hanya kita dapat memahami pada akal kita, maka tauhid kita, ma'rifah kita kepada Allah itu tidak sempurna. Sebab itu kalau kita belajar sifat 20, ilmu ma'ani dan ilmu ma'nawiyah itu, sifat ma'nawi dengan sifat ma'nawiyah itu ulama tambah. Jadi 20. Sifat ma'ani itu ditambah dengan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, aliman, dan seterusnya. Maka ulama katakan, siapa kalau kita belajar tentang sifat makrifah kepada Allah, sifat ma'ani tadi, hanya pada akal dia kata, ya Allah Ta'ala itu qadiran, ya Allah Ta'ala itu sami'an, ya Allah Ta'ala itu mendengar. Tapi bila ulama menambah kaunuhu itu, maka bukan sekadar pada akal tetapi pada rohani, dapat merasai Allah Ta'ala itu qadiran, muridan, aliman, dan sebagainya. Maka ulama ini tadi jawab, ringkasnya saya ringkaskan, dia kata apa? Mestilah seorang itu mempelajari ilmu tauhid, sifat-sifat Allah Ta'ala itu melalui dua cara. Pertama, melalui ilmu tadi, ilmu akal kita faham. Yang kedua ialah dikatakan melalui ilmu dzauqi. Ilmu dzauqi ini dalam bahasa Melayu ialah ilmu rohani dapat merasai sifat-sifat Allah Ta'ala. Rohani kita dapat rasa. Macam mana kita nak sebut rohani kita dapat rasa, tuan-tuan? Kalau kita makan durian, ini mesti durian. Kita makan durian kampung, kita rasa kampung. Air wa'ai rasa air wa'ai. Di 24. Kalau jenis kita pakar dalam nampak rasa, ada orang tipu kita, tak boleh tipu. Kita dapat rasa. Macam mana lidah kita begitu cerdik, otak kita begitu cerdik, bila rasa kita dah tahu dah. Yang ni bukan musafir. Itu kehebatan lidah kita dihantar kepada otak kita dengan kepandaian dan pengalaman kita, maka dia bagi tahu yang ni. Tetapi bagaimana pula rohani kita? Semayang, kita semayang ini makanan rohani. Rohani kita tak bagi sekenal apa-apa pun. Keluar, kalau kereta kita keluar lampu apa, minyak. Bila test kat kedai, dicek tu, dia kata, encik, tak boleh lah, kita nak detect kereta encik, tak boleh. Kenapa? Ada wayar putus. Begitulah rohani kita. Tak dapat merasai halawatu as-salah, halawah ad-du'a, halawah ad-zikr. Tak dapat rasa. Putus. Yang kita tahu, kita suka baca. Seronok orang baca Quran ni. Sedap baca Quran. Sedap itu masih dengan akal, bukan sedap pada rohani. Dah dapat rasa sedap, diseronok dengan kesedapan baca Quran, pun masih lagi akal. Sebab kita baca Quran bukan sebab sedap itu. Ada orang dia baca Quran, oh sedap betul Ustaz, saya rasa macam best. Sebenarnya itu bukan mencapai kepada peningkatan rohani. Yang menjadi peningkatan rohani Allah Ta'ala sebut dengan terang. Apabila kamu membaca Al-Quran, rohani kamu akan rasa bertambah iman. Itu sebenarnya bukan sebab rasa sedap. Jadi begitulah dalam kita nak
kepada Allah Ta'ala, rohani kita kena betul. Cara pembelajaran tahzib rohani ini, pendidikan terhadap rohani ini kena betul cara dia. Mesti kena belajar tuan-tuan. Kena belajar. Buku berlambak. Sangat banyak buku yang boleh ajar kita tentang bagaimana nak mendidik rohani kita. Cuma kita tak cari. Kita sibuk dengan apa yang amalan yang sudah kita ada. Kita rasa cukup. Kita kena cari supaya dia membantu rohani kita bertambah. Rohani bila kita bertambah, bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan qalbun salim. Kita nak faham apa tentang qalbun salim? Illa man atallaha biqalbin salim. Macam mana kita nak kata hati yang sejahtera ini? Kalau kita faham hati sejahtera ni, yang penting kita beriman pada Allah, tak syirik, dah, full stop. Bukan macam tu. Banyak benda syirik kita buat tuan-tuan, tak sedar. Sebab syirik ni ada dua, khafi dan jali. Tu kalau kita nak bahas panjang tuan-tuan. So jadi kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala hati yang sejahtera. Antara amalan-amalan ni ialah dengan bertaubat. Punca taubat tadi akan menyebabkan hati kita sejahtera. Sebab apa? Sebab kita akan dapat mengamalkan dan menghayati dan mengamalkan sifat Allah Ta'ala tadi. Dengan apa? Dengan kaedah muraqabah. Muraqabah tadi ada banyak perkara. Sehingga apabila kita muraqabah, antara tandanya, kata ulama, dia ada tanda. Tadi kalau uluhiyah akan menyebabkan kita rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kalau muraqabah ma'iyah ni dapat rasa pada jiwa kita, kita akan rasa kalau badan kita ni akan jadi ringan. Siapa tuan-tuan yang nak pergi haji umrah ni, ataupun tak payah pergi haji umrah pun, kalau ibu-ibu yang duduk kat rumah penat buat kerja, basuh baju, sama sekarang senang je basuh baju, letak baju siap kering. Kan dulu dia susah. Kalau jenis orang yang banyak kerja, susah, berat kerja dia, maka dia gunakan kaedah muraqabah ma'iyah. Dia akan berat, dia akan ringan kerja dia. Pernah satu orang ulama, dia dah tua tuan-tuan, umurnya 70 tahun. Kalau orang tengok dia memang relax sajalah, tapi nampaklah ke-70-an itu. Dibawanya orang tu pergi, dibawanya ulama ni pergi apa? Seorang alim ini pergi ke Mekah, pergi menunaikan haji. Jadi ada segerombolan anak murid dia, lebih kurang dalam 30-40 orang lah. Guru dia ni tadi bila pergi umrah, dia jalan kaki tuan-tuan. Daripada jalan kaki dia, bila dia berjalan menuju ke, saya tak pasti bila, tapi jalan kaki lah, menuju ke Arafah ke apa tak tahu. Kata dia seolah-olah tak kenal guru dia. Kenapa? Bila dia perjalanan menuju ke sana, laju berjalan dia macam orang muda, tapi tak pandang kiri kanan, terus saja, tak bersembang, tak apa, terus saja. Kenapa tuan-tuan? Itu pendek cerita macam tu lah. Sebab dia kata pernah guru dia ajar, apabila kita melakukan ibadah, konsentrasi kita, fokus kita kepada Allah, itu akan menyebabkan kita akan amal ibadah itu menjadi ringan. Antaranya ialah dengan muraqabah ma'iyah. Jadi kalau tuan-tuan ada kerja yang berat-berat, ibu-ibu kat rumah ada kerja berat-berat, boleh gunakan kaedah muraqabah ma'iyatullah. Rasa Allah Ta'ala bersama dengan kita. Rasa Allah bersama. Rasa Allah bersama tu payah juga. Jangan rasa Allah duduk sebelah pula. Itu salah. Rasa Allah bersama itu adalah sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Sifat-sifat Allah Ta'ala kita dapat rasa. Allah bersama dengan kita. Jadi kerja-kerja kita menjadi ringan. Begitu juga ada satu peristiwa, seorang guru juga, dia cerita anak murid. Satu kali gurunya dipanggil untuk berceramah di sebuah kementerian gitu. Dulu cerita lama ni, 80-an, 90-an. Lift kurang sangatlah kalau naik. Kalau jabat agama dulu tinggi-tinggi tingkat dia. Kalau pergi sampai berapa belas, 15, tingkat 15. Lift tak ada. Naik tangga. Begitu juga umur guru ni tadi, lebih kurang macam tu lah, 60, 70 gitu. Anak murid follow, biasalah anak murid follow guru dia.
naik tangga. Anak murid ni naik tingkat 3 dah nak duduk lah. Tok guru umur 60 ni terus naik atas. Tuk sampai ke atas. Sampai ke atas tak duduk, tak terus duduk ke. Tak ada, duduk terus bagi ceramah. Habis itu anak murid pun tanya, "Wahai guru, tuan guru," kata, "kami anak murid semua surrender. Tingkat 3, tingkat 4 dah surrender lah. Menyandar lah. Tok guru je naik atas sampai atas." Maka tok guru ni kata apa? Itulah dia kata, setiap gerak diri kita, kita bergantung dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Antara sifatnya ialah sifat rububiyah. Rububiyah tadi kan kita sebut tadi. Rububiyah adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Apabila kita dapat menghayati, dapat mengamalkan sifat rububiyah, apa yang berlaku pada diri kita? Ada 2. Yang pertama, tawakal kita pada Allah. Kita bertawakal lah. Kederat qurrah atau kederat badan kita, tangan kaki kita, mata kita, semua anggota kita serah pada Allah. Sebab itu Allah yang punya. Maka penyerahan anggota kita kepada Allah menyebabkan Allah akan bantu kita. Dan yang kedua akan menghasilkan kebergantungan kita kepada Allah itu tinggi. Maka tak pelik kalau dia boleh berjalan laju. Sebab itu benda ni kena latih, tuan-tuan. Memang kena latih. Dalam semayang kena latih, dalam apa juga kena latih. Bila kita latih dah menjadi kebiasaan. Bila jadi kebiasaan, kita akan dapat rasa perbezaan. Kalau kita semayang bergantung kepada diri, dengan kita semayang bergantung kepada Allah dan rahmat Allah, tuan-tuan dapat rasa kebergantungan kepada Allah. Kita dapat rasa ketenangan dalam jiwa kita. Apabila kita semayang, kita beribadat. Apatah lagi nak pergi haji. Ini ya Allah, haji ni pun tuan-tuan, kita belajar manasik haji kan, kursus haji. Saya biasa bawa orang umrah, bawa haji saya tak rasa. Tak pernah lah, kata biasa tak pernah. Kalau pergi haji, sama je umrah dengan haji ni. Bila kita melakukan manasik haji, itu mesti melakukan dengan jiwa kita. Bukan melakukan hanya dengan anggota kita buat, tapi jiwa kita kena buat. Pakai ihram, kita pakai ihram kan, semua pakai ihram, baca doa ihram, dah habis. Saya jadi mutawif, saya tahu lah. Semua tak kira lah pakcik-pakcik ke siapa tanya. Makcik tak adalah pakai ihram kan, pakcik-pakcik ni, abang-abang ni, "Ustaz macam mana pakai ihram? Apa doanya Ustaz? Apa semayang sunatnya?" Macam-macam lah, kita pun nak jawab. Tak ada seorang sepanjang saya bawa jemaah ni, seorang pun tak ada tanya tentang di sebalik kita memakai ihram ni, apa yang Allah nak daripada pemakaian ihram kita. Kalau sekadar pakai baju putih, tak ada apa. Menggambarkan putih itu, menggambarkan, tak cukup. Dia mesti ada satu lagi. Memang ulama sebut pun, cuma kita tak belajar. Apa kata ulama? Pakaian putih itu simbolnya. Kalau pada zahir, simbol putih itu bersih. Maka bila kita pakaikan ihram, kan ada doa pakaian ihram. Bila kita pakaikan ihram itu, kita minta pada Allah, "Ya Allah, sebagaimana Engkau memerintahkan kepada aku untuk memakai pakaian yang putih ini, begitu jugalah ya Allah, aku mohon kepada Engkau supaya Engkau bersihkan jiwa aku daripada segala kekotoran-kekotoran yang sebelum." Masa pakai ihram itu banyak lagi tuan-tuan. Sebab itu Hasan Al-Basri rahimahullah, dia pergi haji 3 kali. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah Hasan Al-Basri, dia hidup pada abad yang kedua. Dia pergi 3 kali. Dia cerita, kali pertama aku pergi haji, macam kita kan tuan-tuan, belajar kursus haji, tawaf sikit kat tapung haji tu kan, tepi lah. Dah rasa confident, gantunglah macam-macam dekat leher kita ni. Habis bikin kitab, buku semua macam-macam kat depan, tak tahu satu doa mana ni banyak ni. Macam tu lah agaknya. Pergi haji. Balik haji, jumpa dengan seorang ulama membahaskan tentang haji. Dia dengar ulama, dia kata, saya lupa namanya. Dia kata, aku mendengar ulama itu menyebutkan tentang haji. Dia kata, wah, aku rasa haji yang aku pergi ni, kata Hasan Basri, haji yang lepas ni aku syok sendiri ni, tak puas hati, aku nak pergi lagi lah. Dia pergi lagi yang kali kedua.
Dia pergi lagi, kononnya semangat ni. Sebab ada ilmu, rasa ada ilmu nak buat. Dulu main ikut-ikut je. Dia pegang-pegang apa tali belakang kawan dia, ikut buat haji. Kali kedua dia rasa confident, dia pergi lagi. Dah pergi balik tu dia rasa dah sempurna tu. Balik tu dia jumpa dengan ulama. Yang ni kali ketiga ni, lepas balik kali kedua tu dia jumpa dengan ulama yang mengajar tentang haji dari sudut pandangan rohani. Macam mana kita buat haji, bukan sekadar anggota tetapi rohani kita juga kena mesti berserta dalam kita amal ibadat kita. Dia dengar subuh-subuh, dia kata Allah, dia kata yang pertama kedua ni memang tak pas, dia kata kali ni aku kena pergi lagi, kena pergi kali ketiga. Ini asal-asal cerita tuan-tuan. Dia pergi kali ketiga, balik tu dia kata baru aku dapat rasa betul haji tu apa. Kalau kita pergi haji macam rasa melancong, boleh lagi beli belah, boleh lagi macam-macam, pergi kat wukuf dekat Arafah kita wukuf, boleh berborak-borak, boleh bersembang-sembang, boleh ketawa-ketawa. Dalam perjalanan nak pergi kita daripada sini dah orang azan dah ni. Ada sebagai orang azan nak pergi kan, naik kapal terbang, naik kapal terbang emas. Tuan-tuan tahu kapal terbang emas ada apa kat depan kepala tu? Ada apa? Ada skrin TV kan? Boleh pula dia tengok Pascal. Tuan-tuan, betul. Tengok kita Piranli tuan-tuan, pakai ihram ni. Tuan-tuan bayangkan. Tak sedar tuan-tuan. Kalau umrah berlambak, bukan cerita Pascal, dia tengok cerita Hindustan pun ada, Muhabbatin. Iya tuan-tuan, saya tengok sendiri. Sepatut bila kita nak menuju kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, tiba-tiba dalam kapal terbang Mahabatin Allah. Sebab apa? Dia pergi itu bukan dengan jiwa, dia pergi kerana nak pergi. Yang dia tahu haji ni bila buat tu je. Sepanjang bergerak begini tuan-tuan, kalau dah dapat surat untuk kita pergi haji, kata ulama, tuan-tuan boleh baca. Dapat saja surat, bahasa kita surat lah, maknanya bahasa ulama dulu kata panggilan. Dapat saja surat tuan-tuan, bermula dapat surat itu kita nak kena bertaubat kepada Allah Ta'ala, zahir batin kita. Dah mula semayang taubat tak tinggal, semayang mandi taubat tak tinggal, istighfar tak tinggal, dan istighfar dengan sampailah naik kapal terbang dan terus menerus. Itu betul-betul orang nak buat haji. Bila dah sampai ke sana, kita dah minta dengan Allah Ta'ala banyak perkara. Antaranya, ya Allah, jadikan hati aku sibuk, lidah aku sibuk kepada Engkau, hati aku sibuk kepada Engkau. Maka Allah Ta'ala akan hindarkan kita daripada jumpa dengan kawan-kawan. Tuan-tuan perasan tak? Dekat Mekah ramai orang berbangga, ya Allah, 60 tahun saya tak jumpa kawan sekelas. Kat Mekah jumpa. Bila jumpa 60 tahun dia cerita, tuan-tuan tahulah cerita apa. Habis semua dia cerita. Kita pergi haji ke gathering tuan-tuan, ke family day, tak. Sebab itu saya dulu masa belajar, guru saya kata apa? Kita kena minta dengan Allah, ya Allah, aku nak pergi sana, memang nak Engkau saja. Maka bila nak Engkau, Allah akan hindarkan kita daripada orang yang kita kenal, bersembang, kita jumpa dengan orang-orang yang tak hiraukan kita. Semacam semayang, bila kita semayang itu kita nak Allah saja, tak datanglah timbul-timbul apa benda kerja kita, sebab kita fokus. Maka kita minta pada Allah. Memang ada cerita tuan-tuan, dia pergi sana, satu kemah dengan dia, tak ada orang kenal dia, jadi bersembang tu sangat-sangat kurang. Maka dia ingat pada Allah saja. Duduk kat wukuf tu, pada Arafah tuan-tuan, itu kan lama. Kita menyembang tak apa-apa. Sekarang zaman handphone, lagi lah. Macam mana kita pergi haji, hubungan kita dengan anak isteri kita masih kita berhubung, bukan tak boleh mesej. Tu kan ada selfie, menangis pula cucu, menangis nak aiskrim je lah, atuk beli aiskrim je. Habis tuan-tuan. Ni kita dekat wukuf ni, habis. Sayang tuan-tuan. Sebab kita duduk kat sana ingat Allah saja. Biarlah anak isteri kita serah pada Allah. Umur kita 60 tahun Allah dah uruskan kita. Kenapa tidak hari kita pergi haji ni Allah tak tahu ke nak mengurus anak isteri kita? Betul tak? Kita 60 tahun hidup ni, tiba-tiba kita pergi Mekah, pergi haji,
Kita seolah-olah merasa Allah tak mengurus anak kita, isteri kita. Sedangkan selama ini 60 tahun Allah urus diri dia, Allah urus anak-anak keluarga dia. Maka kali ini bertemu dengan Allah, ya Allah, aku serah diri aku kepada Engkau. Semua urusan anak, isteri, kerja aku semua aku serahkan kepada Engkau. Baru betul kita dapat buat haji yang bersungguh-sungguh. Baru kita akan dapat rasa haji itu macam mana. Siapa buat haji tuan-tuan, dia dapat rasa bahawa perjalanan itu perjalanan di hari kiamat, perjalanan di mahsyar. Itu memang dia dapat sungguh. Terasa sungguh di padang mahsyar kalau kita pergi haji. Orang umrah pun dapat rasa. Kalau siapa pergi umrah, dia dapat rasa. Begitu tuan-tuan kalau sa'i, tawaf. Jangan kita pegang, gantung, baca. Bukan tak boleh tuan-tuan, tak cukup sempurna. Sempurna itu apa tuan-tuan? Bila kita tawaf itu, jiwa kita bukan rohani kita fokus kepada apa? Kepada Allah. Bukan tengok orang, tengok jalan-jalan. Kesiannya orang tu. Lepas tu jalan-jalan lagi, tingginya orang ni. Jalan-jalan lagi, dia pakai heron macam tu je. Jalan-jalan lagi, dia ni bersembang je kan. Dalam perjalanan tu kita ingat orang ke, tengok orang ke, kita ingat Allah. Ini masalah. Kita diajar oleh mutawif itu, jaga bahu, jaga. Kita pun pegang rapat, langgar orang. Sudahnya fokusnya, jangan putus. Dan mengingat Allah sikit. Jadi bila kita nak tawaf itu, ingatan kita direct kepada Allah. Bahu kita macam biasa. Jadi antara ulama kata apa? Latihannya apa? Bila kan kita buat umrah boleh banyak kali. Latihan bila kita ada tawaf sunnah. Kalau tak nak umrah kan satu set package dia. Kalau buat tawaf, latih tawaf kita itu ingat pada Allah. Buat tawaf sunnah dulu. Apa dia? Antaranya ulama mengatakan ia nak ingat kepada Allah. Sama ada kau zikir ke. Begitu juga sa'i. Sa'i memang tak diwajibkan untuk ada wuduk kan, betul tak? Kalau wanita yang khusyuk boleh sa'i. Bila dia tengok dalam mutawif kata ataupun ustaz kata, oh tak ada wuduk, dia bantai kentut tuan-tuan. Iya. Sepuas-puas dia. Kemudian dia bersembang. Ada yang 7 pusingan handphone, video call. Ya, tak siapa-siapa, tak kawan karib ke apa, lepas orang ni. Apa dia dapat dengan sa'i? Sa'i itu kan ibadah. Memang tak ada wuduk, dibenarkan. Tapi itu kan ibadah. Maka kita buat ingat kepada Allah. Itu yang berlari anak-anak masa hijau tu. Orang berlari, dia pun berlari. Bila dia pandangkan, ustaz dia berlari kenapa ni? Dia pun tak tahu. Berlari itu kan ada doa. Doa tu tuan-tuan perhatikan. Apa maksud doa tu? Minta ampun. Ini boleh bersembang. Minta ampun, fokus. Ya Allah, aku minta ampun. Kemudian pusing lagi. Kalau kita fokus, ya Allah, kesan rohani kita kuat. Dan yang lain-lain lah. Kejam ni satu lagi. Ini bak kejam ni pelik-pelik. Itu yang sampai kasut pun dia balik. Dia ambil batu tuan-tuan, yang batu besar-besar. Aku inilah masa aku geram kat setan. Setan ni buat jahanam kat aku. Aku siap kau setan. Dia ambil batu besar. Dah dia jauh, dia balik. Kena kepala siapa pun tak tahu. Kesian tuan-tuan. Kenapa orang berdosa lah kita balik macam tu? Tuan-tuan, batu yang kita kena ambil untuk kita kejam, bukan nak kejam setan. Tuan-tuan baca dalam kitab manasik haji tu. Ada ke dia kata nak kejam setan? Tak ada. Cerita kejam setan itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kejam setan, kita tak kejam setan. Kita kejam apa? Sifat syaitaniah dalam hati kita. Itu yang kita kena kejam. Maka bila mana kita kejam batu tadi, lontar batu, ya Allah, sejahat dan seburuk mana sifat syaitaniah yang ada pada jiwa aku ni tadi, aku baling ya Allah, aku buang daripada hati aku. Sekuat yang aku baling ini, begitulah engkau buangkan sifat buruk aku. Baling saja ya Allah, buang sifat buruk aku ya Allah. Baling lagi, buang sifat buruk aku ya Allah. Baling lagi, buangkan sifat buruk yang aku pada hati aku ya Allah. Bukan cari setan, nampak? Ya, balik. Bukan itu. Ini kita belajar dengan siapa? Balik setan. Tak nampak tuan-tuan. Kalau nampak, dia memang setan. Itu je. Setan memang nampak setan.
Setan geng-geng dia nampak setan. Sebab itu tuan-tuan, dalam manasik haji atau umrah dan sebagainya, tuan-tuan, kena belajar semua supaya membina rohani kita. Jangan kita syok, jangan pergi sampai 5-6 kali tapi tak dapat. Itu belum cerita lagi bab hotel. Kenapa hotel ni panas? Kenapa bas lambat? Pergi haji umrah komplain lebih pula. Dia marah itu, dia marah ini. Allah uji, tuan-tuan. Ada orang dekat Malaysia ni cakap tak banyak. Allah uji dia sampai kat Mekah Madinah. Ya Allah, mula dia tak ada insurans langsung. Betul, tuan-tuan. Sifat buruk dia terkeluar dekat sana, seburuk-buruknya. Ada orang pula terbalik kat sini. Ya Allah, behave, ya tunduk. Kalau boleh semut lalu pun dia pun tunduk gitu. Punya baik. Mak sampai kat Mekah Madinah, Mekah, ya Allah, terkeluar color dia, true color dia keluar. Habis. Macam-macam Allah boleh buat pada kita di tempat dia. Sebab itu kita minta pada Allah Ta'ala. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi haji umrah, tuan-tuan, kalau banyak komplain, memang tak selesai. Memang tak selesai. Umrah dia, geleng kepala. Saya kalau kita bukan nak buat letakkan hukum pada orang tau. Tapi kalau dia kena uji, beg hilang, isteri hilang. Engkau ni tak cukup kat Malaysia hilang, kat sini pun hilang. Tengok Allah dah hukum kau. Elok dia cakap, dia pula yang hilang. Itu biasa, tuan-tuan. Biasa. Saya kata haji jangan cakap macam tu, haji. Ini tanah haram, haji. Jangan sebut macam tu. Dia pula hilang. Orang dah semua tunggu. Orang dah semua tunggu. Minta maaf lah Ustaz, saya cari selipar. Tuan macam mana selipar, tak tahu ke mana balik. Dan hati kata, tu tak sedap saya cakap. Itu tuan-tuan. Pergi sana, apa segala kita kena puji. Terima, ya Allah, ni dosa aku, ya Allah. Isteri kita masalah, terima seadanya. Suami kita terima, ini tak saya jumpa. Oh ya Allah, masa tu dia nak pegang. Iya tuan-tuan, saya dah jumpa dah. Jangan kita kita buat ibadat, tuan-tuan. Jadi begitulah, tuan-tuan. Sampai kat Muraqabah tu panjang sikit cerita itu. Ni musim haji, terpaksalah cerita sikit supaya dapat manfaat kita bersama. Kalau tuan-tuan kenal saudara mara begitu, pesanlah. Yang boleh, kalau pesan apa yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan mendapat manfaat kita dan juga rakan-rakan kita, orang yang kita kenal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima haji kita, amal ibadah kita. Yang paling penting ialah kita dapat taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dapat permintaan katanya nak baca doa untuk Ustaz Lias. Ada ni Ustaz mana? Oh, tak dapat join, tak apalah. Kita hadiahkanlah doa-doa kita bacaan.